Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi aku ingin buat satu perkongsian kali ni. Benda ni memang viral sudah. Jadi aku pun tidak mau ketinggalan viral juga lah. Okay. Di mana inilah penceritaan mengenai kedua pemain import tempatan kita yang diambil daripada immigration pada sebelumnya dan telah diletakkan di starting 11 pada perlawanan menentang Star City FC atau formerly known as Immigration. Dan mereka telah memberikan aksi yang cukup memukau lah. Lebih kurang begitulah apa yang dikatakan pada kebanyakan sosial media yang bila aku buka Facebook memang akan keluar, bila aku buka Threads memang akan keluar, bila aku buka YouTube pun memang akan keluar juga muka-muka orang ni. So, ini adalah merupakan satu pengambilan yang cukup bijak lah yang telah dilakukan oleh manajemen Sabah FC, of course head coach kita, JT dan seterusnya. Mungkin scouting kita juga lah terlibat dalam benda ni. Walaupun pada awalnya actually we have no idea lah sama ada Halim Sahari, okay, pemain yang kita akan cerita ni, dan Fazrul Daniel ni pemain yang dilepaskan oleh immigration kerana mereka ingin membentuk satu tim yang baru, ataupun memang mereka telah di-approach lebih awal oleh Sabah FC membuatkan mereka tidak berkeinginan untuk menyambung kontrak bersama Star City. Kemungkinan besar memang Star City mahu player ni, cuma mungkin Sabah buat counter offer yang cukup bagus, lebih meyakinkan, membuatkan mereka ingin datang ke Sabah. So itu tidak ada diceritakan lah di sebalik pengambilan kedua pemain ni. Walau macam mana pun, ini adalah merupakan satu pengambilan pemain yang cukup bijak yang telah dilakukan oleh Sabah FC setakat ni. Dan kita tahu pun rombakan besar yang telah dilakukan Sabah FC itu kebanyakannya melibatkan pemain yang berada di bahagian tengah, central midfield, defensive midfield, dan sememangnya kita memerlukan individu yang boleh beraksi di position ni lah. So terbukti sekali lagi pada perlawanan ni, kedua-dua individu tersebut telah memberikan bagi aku aksi yang di atas level sebelum apa yang kita miliki ni lah. Pada di mana pada sebelum ni kita ada Pelicanos, pemain import, tapi apa boleh buat lah, dia flop. Seterusnya Gary Steven Robert, aku still like this in the player Gary Steven Robert ni, tapi aku kena akur dengan kecederaan dia dan juga performance dia yang semakin drop lah, mungkin melibatkan umur juga, dan selepas pemergian Pak Tesu. So kita melalui musim lepas tanpa ada player yang betul-betul boleh berada di position ni, yang cukup mahir berada di position ni. Pada musim lepas membuatkan kita memiliki keputusan yang kita tidak ingini, lebih kurang macam tu. Dan sekali lagi ianya telah diperbaiki dengan cukup bagus pada musim ni. Dan apa yang uniknya ialah kita tidak memerlukan pemain import untuk berada untuk mengisi kekosongan tersebut. In fact, kita menggunakan pemain lokal sekali lagi yang bagi aku sekali lagi cukup memukau lah persembahan dia. Okay, aku akan bincangkan playing style tiap individu dan hubungan yang mereka lakukan di atas padang membuatkan mereka begitu efektif. Tapi dulu aku mau berkongsi mengenai sedikit sejarah tentang kedua player ni lah. So Fazrul Daniel dan Halim Sahari ni adalah merupakan individu yang sering kali beraksi dengan pasukan yang sama, banyak meluangkan masa bersama Kedah dan juga Immigration of course. Tapi perbezaannya Halim Sahari pernah beraksi dengan Selangor. Satu lagi perbezaan yang ketara adalah dari segi diletakkan as a starting 11. Aku bukan cakap pasal ada minit permainan, pasal ada minit permainan dan diletakkan as a starting 11 adalah dua benda yang berbeza. Kebiasaannya apabila pemain itu disenarikan as starting 11, membuktikan dia adalah pemain utama dan juga tunjang utama lah, lebih kurang macam senang cerita. So Fazrul dia ni lebih banyak gameplay dia jika starting 11 dia dibandingkan dengan Halim Sahari, baik di Kedah, baik di Star City, baik di Selangor. Bukan adalah kerana dia tidak di highly rated, lebih kurang macam tu, tapi oleh kerana injury history dia lah yang sedikit membantutkan karier beliau di sepanjang perjalanan bersama klub-klub yang aku sebut sebentar tadi tu. Cuma apa yang aku perhatikan di sini, tiap kali dia kembali pulih, dia memang akan diletakkan di starting 11. Dan dia punya comeback daripada injury itu sering menjadi perhatian lah untuk of course penyokong-penyokong tempatan di klub yang diwakili oleh
beliau juga. So keputusan sekali lagi Sabah FC untuk mendapatkan pemain ni bagi aku is out of nowhere, walaupun pada mulanya kita memang tahu rumours angin bertiup kencang untuk kemasukan pemain ni. Ramai juga skeptikal lah, ada yang mengatakan dari segi umur lah risau, ataupun ada juga mengatakan, oh ini kena buang dari klub dia ni, kenapa pula kita mau ambil, lebih kurang macam tu. Of course tiada siapa yang salah sebenarnya, pasal kita pun tidak, kalau aku personally aku tidak berapa memberi tumpuan. Aku tahu kewujudan kedua pemain ni tapi aku tidak berapa memberi tumpuan sangatlah tentang kehadiran mereka di saingan Liga Super ni, sehinggalah uh, Sabah FC bukan Sabah FC, sehinggalah kita dengar rumours tersebut lah, baru macam aku start buat pencarian tentang dua player ni. Dan yang paling menarik perhatian aku sebenarnya of course kemampuan mereka untuk beraksi di bahagian midfield lah. Satu defensive midfield, satu box to box midfield. So itu sedikit latar belakang untuk kedua pemain ni. So kita bercerita mengenai game playing style diorang. So kedua-dua individu ni sebenarnya bukanlah individu yang beraksi as a attacking midfield ataupun playmaker. Cuma apa yang ini berdasarkan pembacaan aku, pemerhatian aku di video-video YouTuber lain yang membincangkan tentang kedua-dua individu ni. Pasal diorang cakap diorang dua ni sebenarnya lebih kepada pemain yang macam, okay, contoh Halim Sahari adalah defensive midfield ataupun deep laying playmaker. Fazur Daniel ni lebih kepada box to box. Maksudnya mereka ni lebih banyak beroperasi di bahagian tengah. Tapi apabila bersama Sabah FC ni, dia macam seolah-olah there's a new version lah untuk kedua-dua player ni, especially Muhammad Fazur Daniel, di mana beliau aktif untuk membantu di bahagian atas, seringkali membuat late attacking runs, yang contoh seperti mana ada dua chances yang beliau miliki di awal minit permainan tu. Satu apabila beliau sempat masuk ke dalam kotak D, siapa bagi bola tu, kalau aku tak silap Fayat kah yang bagi bola tu sama beliau, tapi beliau melakukan percubaan tapi dihadang. Yang kedua adalah apabila beliau betul-betul berada di luar kotak D, tidak dikawal, dan kalau aku tak silap time tu juga macam si Pak JB yang aku panggil Pak JB ya. Pak JB yang bagi bola tu kepada beliau, pasal beliau memang berada di luar kotak D dan kosong, tidak dikawal, dan dia membuat percubaan daripada jarak jauh, tapi again tidak berhasil lah. So those kind of playing style yang diorang cakap tidak berapa diketengahkan sewaktu beliau berada dengan klub-klub terdahulu, dan kemampuan beliau tu berjaya dibuka. Maksudnya berjaya dibuka kunci kemampuan beliau tu oleh JT, di mana ianya cukup berhasil lah. Apabila sekali lagi banyak late attacking runs yang dilakukan oleh beliau, percubaan dari jauh, lepas tu meloloskan pemain-pemain, membuat hantaran yang cukup cantik sehingga 2 assist telah dilakukan oleh beliau. Dan of course aku tak boleh tolak tepi juga, walaupun dia mempunyai attacking minded apabila bersama Sabah FC ni, tapi dia juga adalah antara individu yang seringkali menjadi benteng awal untuk Sabah FC sebelum mereka berjaya masuk ke dalam kotak dia atau bahagian side Sabah FC, lebih kurang macam tu. Jadi satu lagi, dia punya work rate memang tinggi ya. Sometimes aku nampak dia di bawah juga. Lepas tu bila Sabah attack macam apa semua tu, tiba-tiba aku nampak sudah di atas. And then benda ni dia konsisten buat sepanjang sepanjang aku nak dia dah diganti ke, aku lupa pula. So aku boleh cakap sepanjang minit beliau berada di sepadang dia buat benda tu, even separuh masa kedua. So macam relentless run aku boleh katakan yang beliau lakukan. Okay, talking about defensive pula tu, macam masa aku cakap tadi, Fazul Daniel ni dia adalah individu yang menjadi benteng awal untuk pertahanan Sabah sebelum pasukan Sal City membuat gerakan. Kebanyakan gerakan tersebut berjaya diputuskan terlebih awal. Ini adalah hasil bantuan daripada Halim Sahari jugalah. So that's why pada video sebelum ni aku mengatakan double pivot ni memang cukup menjadilah. Halim Sahari pula, dia ni again is a defensive midfield. So kalau kamu tengok sebelum aku buat video ni, aku check balik match tu pasal aku ada record Destro. So aku tengok lagi sekali, betulkah apa yang diorang buat ni? So
Dia ni defensive midfield. So dia punya disiplin positioning dia memang cukup bagus. Dia seringkali kekal berada di position beliau lah, membuatkan apabila contoh macam Star City membuat serangan, dia akan berada di bahagian tersebut. So maksudnya kalau sebelum ni normally ruang tersebut akan kosong dah. Pasal aku tengok macam Pelicanos dia tidak begitu disiplin. Kalau dia selampau di atas, dia lambat ke bawah. Bila dia di bawah, dia macam lambat di atas tu mengisi kekosongan ruang tengah tu. Itu yang aku tengok Pelicanos sebenarnya. Tapi Halim Sari ni cukup disiplin lah. Dia cukup menjaga dia punya zone area dia tu untuk memastikan sentiasa ada individu di sana. Antara benda-benda yang syok lagi tengok Halim Sari ni, dia memang mampu untuk mengawal tempo, membuat interception dan juga transition passes lah. Yang transition passes tu adalah gabungan dia, kebanyakannya lah aku tengok gabungan dia di antara Azur Daniel, gabungan dia di antara dua wing kita pada masa tu Ardinesh dan juga Denningham. So maksudnya bola tu seringkali digerakkan dengan cepat. Dia tidak terlalu lama dipegang. Lalu orang macam tu. So dia ni pun I'm talking about intercepting just now kan. Dia pun banyak melakukan intercepting tapi successful rate dia tidaklah tinggi sebenarnya. Macam tiap kali dia cuba intercept, bukanlah dia terus dapat bola tu. Tidak. Tapi apa yang aku nampak di sini adalah dia sering mengacau tiap pergerakan yang dilakukan oleh pemain tengah Star City. Membuatkan mereka terpaksa memilih option yang lain. So normally bila aku tengok benda tu dilakukan, Star City akan start ke kanan ataupun ke kiri lah memberi bola kepada wing mereka. Bukan aku cakap benda tu ancaman, pasal so far kita punya individu yang bertanggungjawab menjaga di zon kanan dan kiri tu seringkali dapat juga membantu untuk kalau tidak mematahkan serangan, at least menidakkan gerakan yang dilakukan. So maksudnya Halim Sari ni dia orang yang again easy to say, orang yang melakukan dirty work, lebih kurang macam tu, yang sentiasa menyusahkan atau membayangi siapa-siapa individu yang berada di bahagian midfield dan seterusnya, melimitkan option pemain Star City apabila mereka cuba melakukan gerakan lah. So this is the thing yang memang aku suka lah untuk perhatikan di antara kedua-dua individu ni. Of course, benda yang aku mention ni sebenarnya adalah pemerhatian aku saja. Tidak semestinya aku rasa betul jugalah. Okay. Dan of course, satu lagi, ini satu match sajalah. Okay, ini satu match ya. Perbincangan yang aku lakukan ni satu match saja. Of course, banyak match lagi yang perlu dilalui. Belum lagi kita jumpa JDT, Selangor, Terengganu, Kuching City. Belum lagi sebenarnya. So, the next match pada 28 hari bulan akan menentang Penang sekali lagi di Likas. InsyaAllah aku akan turun untuk menyaksikan perlawanan tu. Dan aku sebenarnya mengharapkan lah yang of course lah, pihak lawan of course sudah memerhatikan perlawanan ni. Diorang sudah tengok, diorang sudah tahu siapa pemain-pemain yang perlu diberi perhatikan. Kalau macam untuk mematahkan gerakan Sabah FC ni, siapakah individu tersebut, kalau mereka cuba untuk menyerang, siapakah individu yang perlu dielakkan. Of course mereka sudah tahu pasal tiap pasukan ada orang punya analis sendiri bah. Okay, so talking about analis tu a bit sharing salah. Aku ada post satu benda di ruang post SRTV di mana aku wrote down, not to say detail sangatlah tentang persembahan Sabah FC pada perlawanan menentang Star City itu, the reason behind the 3 points lebih kurang macam tu. So ada yang tidak bersetuju dengan perkongsian tersebut, di mana menyatakan macam aku ni memberikan poin-poin untuk pasukan lawan untuk melihat kekuatan Sabah FC. Lebih kurang macam tu. So bukan aku respect apa yang anda komen lah, pasal anda sayang skuad Sabah FC ni kan. Anda mau kelab ni sentiasa memiliki perlawanan yang baik dan juga 3 poin. Aku faham perasaan anda, apa yang cuba anda nyatakan di situ. Tapi the thing is, bagi aku tidaklah memberi sumbangan apa-apa pun kepada mana-mana kelab di saingan Liga Super ni untuk membantu mereka mengetahui corak permainan Sabah FC. Pasal aku ni, kamu tengoklah berapa siapa followers aku kan.
Lagipun bukan aku saja buat benda ni lah. Ada Bola Ali pun buat benda yang sama juga. Uh, Wafi pun buat benda yang sama juga. It's a normal thing je lah sebenarnya. Pasal for me, mana-mana club, again, diorang ada diorang punya analis. So mereka ni ada sijil mereka. Diorang ni itu kepakaran mereka. So again, video-video seperti kami ni memang diorang tak pandang lah sebenarnya. Pasal diorang ada diorang punya modul diorang sendiri. Contoh macam mungkin diorang boleh hantar diorang punya wakil ke stadium untuk melatihkan perlawanan tu. If you're talking about video, of course diorang ada video juga untuk memerhatikan kembali perlawanan tu sepanjang 90 minit. In fact, kalau kamu ada Astro pun, kamu boleh rekod perlawanan tu. So, anda boleh tengok 10 kali sebenarnya perlawanan tu. So, itu teknologi yang ada sekarang lah. Which is, maksud aku tu kenapa aku cerita pasal teknologi tu, which is yang lebih advance daripada yang aku share di sini. So, again, aku tidak marah atas apa yang anda katakan. Aku respect apa yang anda katakan pasal aku faham lah concern anda sebenarnya. Tapi jangan risau, jangan risau. Again, aku ni tidak akan memberi efek yang besar untuk untuk analis-analis yang berada di luar sana tu. Cuma kenapa aku buat benda ni, aku cater untuk mereka yang tidak berkemampuan lah. Benda ni di belakang tabir lah, aku tak pernah kongsi sebenarnya, tapi oleh kerana macam persoalan ni timbul, so why not aku share lah. Di mana aku kadang-kadang sering kali lah dapat message macam, bang, ada buat bila kasih cepat-cepatlah bang keluar review. Aku mau tengok ni apa pandangan abang tentang perlawanan ni. Pasal kami dah dapat tengok match tu bang. Lebih kurang macam tu. So maksudnya dah dapat tengok tu, ialah mungkin orang yang bekerja. Kedua, orang yang tidak berkemampuan. Pasal mungkin tiada data ataupun tiada line. Lepas tu orang yang berada di hospital. Ini pun true story juga, which is one of our moderator, Khadijah. Sekarang ni macam sering kali keluar masuk hospital lah. So macam of course dia mau tengok Sabah FC main, tapi dia macam tidak larat, badan dia tidak larat, dia perlu rest, dia malam dia perlu tidur, so dia tidak dapat tengok match tu. So dia pun antara my moderator Khadijah tu pun antara individu yang bertanyakan soalan sedemikian. So menjadi tanggungjawab akulah untuk cater semua golongan peminat Sabah FC ni. So yang berkemampuan pergi ke stadium apa semua tu tidak masalah, anda okey. Tapi aku lebih memerhatikan kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Agar aku, walaupun aku tidak membantu dari segi wang ringgit untuk bawa dia orang ke stadium apa semua, tapi at least aku mengorbankan masa akulah untuk memberikan maklumat kepada individu. Itu. So, untuk kalau ada Khatijah komen di video ni, aku hopefully kamu just drop a love message for her, bagi dia kata-kata semangat lah. So aku mendoakan Khatijah juga agar beliau kembali pulih dan dapat menjalankan aktiviti kehidupan beliau seperti biasa. Okay? So yeah, that is for me untuk perkongsian kali ini. Which is again aku sangat suka dengan kehadiran dua player ni dan aku mengharapkan mereka boleh stay konsisten untuk perlawanan yang seterusnya. Tapi of course kita kena terima juga tiap persembahan Sabah FC ada up and down dia. So maksudnya tiap player Sabah FC pun ada up and down dia. So itu kita kena set di dalam kepala kita lah. So okay guys, bertemu lagi. Letakkan pendapat anda di kolom komentar di bawah tentang perkongsian aku ni. So bertemu lagi di video seterusnya. Salam.